Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Waqala al-musannif, telah berkata al-Imam Ahmad al-Marzuqi di dalam kitabnya Aqidatul Awam pada baris yang ke-49 dan 50, wa ballagha al-ummata bil isra wa fardi khamsatin bilam tira', dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada umatnya tentang peristiwa al-Isra dan kefarduan salat 5 waktu tanpa ada ragu-ragu lagi. وَقَدْ فَازَ صِدِّيقٌ بِتَصْدِيقٍ لَهُ وَبِالْعُرُوجِ الصِّدْقُ وَفَاءَ لَهُ, dan sesungguhnya telah beruntung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kerana membenarkan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dengan peristiwa Mi'raj beliau menyetujui dan membenarkan baginda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas nikmat Islam, atas nikmat iman, atas nikmat kesihatan, atas nikmat kemerdekaan, atas nikmat kebebasan, dan atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, sama ada yang kita ketahui ataupun tidak ketahui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala rasakan, yang ini Allah Subhanahu wa taala ingat, semoga kita ni diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat yang mana apabila kita mengingati, merasakan daripada nikmat-nikmat tersebut, kita diberi taufik untuk mensyukuri daripada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam satu pepatah Arab, an-ni'matu 'urifat idza fuqidat, sesuatu nikmat itu hanya akan dirasakan, akan dinikmati ataupun akan dirasai akan nilainya apabila ianya telah diambil ataupun ianya telah hilang. Akan tetapi kita tidak ingin menjadi daripada hamba-hamba yang hanya mensyukuri ataupun hanya merasai akan nikmat itu sebagai nikmat yang agung hanya apabila ianya telah diambil. Kita ingin mensyukuri, kita ingin merasakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa dan keadaan itu, merasakan nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, datang daripada pencipta kita, datang daripada orang yang sangat kasih dan sayang kepada hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Naam. Dalam perbahasan tentang Isra dan Mi'raj, antara yang disebutkan di sini adalah binatang tunggangan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perjalanan Isra dan Mi'raj itu dengan binatang yang khusus yang dibawa daripada syurga. Binatang yang khusus daripada syurga. Naam. Ketahuilah bahawa burak itu merupakan satu binatang yang berkaki 4. Akan tetapi binatang burak ini bukanlah binatang yang mempunyai jantina, bukan lelaki, bukan jantan, bukan betina. Ketinggiannya lebih rendah daripada bagal. Bagal ini maksudnya kacukan daripada unta, unta dan keldai. Bagal kacukan unta dan keldai, maka bagal ini lebih rendah daripada unta. Akan tetapi burak ini lebih rendah daripada bagal dan lebih tinggi daripada himar, daripada keldai. Idza sara yada' rijlaihi 'inda muntaha basarihi min al-ard. Nak menceritakan tentang kelajuan burak ini,
Iaitu burak ini apabila dia berjalan ataupun apabila dia berlari, iaitu dia akan meletakkan dua kaki depan dia tu sejauh mata dia boleh memandang. Sejauh mata, iaitu nak katakan betapa lajunya burak ini, di mana penghujung daripada penglihatannya, di situ diletakkan kaki depannya. Yadha kulla wahidin min rijlaihi al-mu'akhirati mawdihuma. Nah, kemudian bila dia dah letak tangan dia di depan, kaki dia pun akan sampai mengikuti daripada kaki belakang dia akan mengikuti daripada tempat dia letakkan kaki depan dia. Ini macam kalau kita tengok cheetah tu kalau berlari kan, kaki badan dia tu boleh seakan-akan letak dua kaki depan, yang belakang pun akan ikut sama. Naam. Wa hadza ablagh min at-tayran, dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menunjukkan ataupun menunjukkan betapa lajunya burak ini. Mudawiman ala tahriki udhunaihi li shiddatihi wa quwwatihi, dan sewaktu dia berjalan, iaitu telinga dia sentiasa bergerak untuk menunjukkan betapa lajunya burak ini berjalan. Fa idza sa'ida ala jabalin talat rijlahu wa idza habata talat yadahu syai'an fa syai'an. Nah, bila dia naik, bila dia nak panjat bukit ataupun gunung, maka kaki dia belakang yang akan memanjang, dan apabila dia nak turun daripada gunung, tangan ataupun kaki depan dia yang akan memanjang. Wa hakadha. Wa hadhihi khususiyah li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu riwayat bahawa burak ini merupakan khususiyah, iaitu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ataupun binatang tunggakan yang khusus yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada nabi yang lain. Adapun ada riwayat lain mengatakan bahawa setiap nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggangi daripada burak. Wasumia buraqan minal barq, diambil nama burak ini daripada perkataan al-barq, iaitu petir, li syiddati sur'ati sayrih, kerana kelajuan dia berjalan. Wa minal bariqi bimakna al-bayad, ataupun diambil daripada perkataan al-bariq, iaitu keputihan. Alladhi huwa afdalul alwan, yang mana putih ini merupakan warna yang paling afdal. Warna yang paling afdal adalah warna putih. Lima fi khilali bayadhiha ba'du sawad arsalahu Allahu lahu minal jannah ijlalan wa ta'zima. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengambil burak ini daripada syurga sebagai satu kemuliaan, untuk mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dekat dunia ni, kalau seorang raja ingin menjemput tetamu dia yang dihormati, maka raja itu akan bukan hanya menghantar jemputan, bahkan akan menghantar daripada kenderaan yang khusus untuk mengambil daripada orang yang dijemput tersebut, sebagai satu kemuliaan, sebagai satu penghormatan kepada orang tersebut. La ilaha illallah. Bahkan raja tersebut terkadang akan menghantar daripada orang-orang yang khusus juga untuk menjemput daripada kedatangan orang tetamu tersebut. Punya nak memuliakan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sewaktu menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihantarkan burak daripada syurga, dihantarkan Jibril dan Mikail untuk menemani daripada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia tersebut. Dan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini merupakan perkara yang dibahaskan di bawah judul mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap rasul diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mukjizat ini merupakan perkara yang wajib buat setiap orang beriman untuk mengimani perkara tersebut. Nah, kerana apa? Kerana mukjizat ini satu perkara yang berlaku berlawanan, ataupun perkara yang berlaku mencari adat. Tidak dia bukan perkara yang biasa yang berlaku. Iaitu mukjizat ni satu perkara yang luar biasa yang berlaku apabila para nabi dicabar sewaktu menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala pun risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fardhi khamsatin bilam tira', dan Allah Subhanahu wa taala telah menfardukan 5 solat 5 waktu tanpa ada ragu-ragu lagi. Naam. Pada mulanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 50 kali solat fardu dalam sehari. Akan tetapi sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak balik on the way back, berjumpa dengan Nabi Musa,
ala nabiyina wa alaihim afdhalus salatu wassalam, maka Nabi Musa mengatakan, inna ummatak la tutiqun, yakni umat kamu tidak akan mampu untuk melakukan solat 50 kali satu hari. 5 kali satu hari ni pun kita rasa berat. 5 kali satu hari ni pun merupakan satu cabaran dan ujian bagi orang-orang yang bekerja dan sebagainya. Hatta orang yang tak ada kerja pun kadang-kadang merasakan berat untuk melakukan solat 5 waktu. La ilaha illallah. Apatah lagi 50 kali sehari. Yakni walhasil tak keluar masjid. Nah. Walhasil Allah Subhanahu wa taala memberikan diskaun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Nabi Musa alaihi salam. Diberikan diskaun atas nasihat Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas kerahmatan dan kerahiman Allah Subhanahu wa taala dan sifat kedermawan Allah Subhanahu wa taala, maka solat 5 waktu itu diganjarkan seperti kita solat 50 kali. Solat hanya 5 kali, akan tetapi seakan-akan kita solat 50 kali. Zalika fadlullah, itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kisah Isra dan Mi'raj, dan telah menyampaikan kepada kita tentang kefarduan solat 5 waktu pada keesokan hari selepas baginda sallallahu alaihi wasallam pulang daripada perjalanan tersebut. Maka pada keesokan hari sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita tersebut, ramai daripada orang-orang yang telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana iman mereka itu lemah, maka mereka waliyadzubillah telah meninggalkan agama Islam, fartaddu. Maka mereka telah murtad. Kerana apa? Kerana mereka menggunakan lebih iaitu tidak mengambil khabar tersebut melalui keimanan mereka, akan tetapi mereka mengambil khabar tersebut mengikut logik mereka. Maka apabila diambil logik, maka tak logik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi dan balik pada sebahagian malam. Yang ini belum cerita lagi naik ke langit. Hatta daripada kota Makkah nak pergi Palestin dan kembali dalam sebahagian malam, itu merupakan satu perkara yang luar biasa, ataupun satu perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Kami tidak jadikan ar-ru'ya ataupun perkara-perkara yang kami perlihatkan kepada kamu itu kecuali sebagai satu fitnah, sebagai satu ujian bagi sebahagian manusia. Yakni ujian, yakni Allah Subhanahu wa taala datangkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini untuk melihat siapa di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kuat imannya, yang membenarkan akan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang berjaya ataupun orang yang pass the exam with flying colours, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu-ragu, tanpa teragak-agak. Apa yang dikatakan Rasulullah, hadha huhu, yakni tak ada second thought, tak ada nak terfikir betul ke tak betul ke, logik ke tak logik ke. Ini kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sehingga beliau mendapat gelaran As-Siddiq. Naam. La ilaha illallah. Begitu juga sebenarnya perkara yang kita perlu belajar daripada sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setiap perkara yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu untuk kita benarkan, baik daripada perkhabarannya, baik daripada amalannya, baik daripada perintahnya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa-apa yang Rasulullah anjurkan, mengajak kamu, memerintahkan kamu untuk melakukannya, hendaklah kamu fakhudhuh, ambilnya dengan bersungguh-sungguh. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah hendaklah kamu tinggalkan. Bukan mengambil daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekadar apabila ada bila ada keperluan untuk ambil, ataupun bila ada maslahah, ada kemaslahatan, baru kita nak mengamalkan daripada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau tak ada kemaslahatan di situ, kita tak. Dan kebiasaannya apa kemaslahatannya? Bila ada kepentingan dalam
dari sudut kesihatan, bila ada kepentingan daripada sudut yakni keuntungan duniawi dan sebagainya, baru kita nak amal daripada sunnah. Adapun yang tidak ada tak ada kena-mengena dengan keuntungan duniawi, kita akan fikir dahulu. Itu pun kadang-kadang kita dah tahu, sains dah membuktikan kehebatan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah-sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak daripada faedah-faedahnya. Itu pun kadang-kadang kita malas ataupun kita lambat ataupun kita teragak-agak daripada mengamalkan daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan daripada Imam Baihaqi rahimahullahu taala daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, diisrakan ke Masjidil Aqsa, maka keesokan harinya manusia telah menceritakan. Sebab apa? Sebab keesokan hari Nabi dah mula bercerita. Jadi bila khabar itu sampai kepada mereka, maka lagi lajulah mereka sebarkan perkara tersebut. Maka salah seorang daripada kafir Quraisy telah pergi bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kerana mengetahui bahawa Sayyidina Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat right hand man. Seakan-akan mereka ingin menguji daripada keimanannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ataupun cuba untuk menggoyahkan, menggoncangkan daripada keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka apabila dikatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang perkara tersebut, maka dia bertanya, adakah itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aw qala dzalik? Adakah Rasulullah mengatakan perkara itu? Maka mereka mengatakan na'am. Qala la in kana qala laqad sadaq. Yakni maka Sayyidina Abu Bakar dengan tanpa ragu-ragu mengatakan, kalau itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dikatakan itu adalah benar. Yakni tak ada terfikir sejenak, berhenti apa-apa, yakni betul ke macam tak logik dan sebagainya, tak ada. Fatusaddiquhu annahu dhahaba al-lailah ila al-baitil maqdis. Naam. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku membenarkan perkhabaran, aku membenarkan apa-apa yang dikatakan oleh sahabatku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang lebih jauh daripada Baitul Maqdis. Yakni aku mempercayainya tentang khabar-khabar yang dibawa daripada 7 petala langit, yang mana ianya lebih jauh daripada Baitul Maqdis. Disebabkan itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapat kemuliaan tersebut. La ilaha illallah, keyakinan yang sungguh kuat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keyakinan di dalam hati kita tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keyakinan dan kebenaran yang ada di dalam hati itu ditunjukkan melalui amal ibadah yang kita lakukan. Dengan adanya keyakinan, maka lebih bersungguh-sungguh seseorang itu dalam melakukan ibadah, dalam menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Akan tetapi apabila lemah keyakinan terhadap perintah Allah, lemah keyakinan terhadap keagungan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun ambilnya sambil lewa. Kadang nak buat, kadang malas, buat satu hari tinggal 10 hari. La ilaha illallah. Akan tetapi kalau orang-orang yang mengambil dengan istiqamah, dengan benar-benar sebagai sunnah Rasulullah ini satu perkara yang agung, maka tidak akan ditinggalkan segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, walaupun di hari-hari yang susah. Nah, kemudian pada baris yang ke-51, Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi mengatakan, wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah, dan inilah akidah yang diringkaskan dan bagi orang awam senang serta dipermudahkan. Nadhimu tilka Ahmadu man yantami lis-sadiqil masduqu Nadhimu tilka Ahmadul Marzuqi man yantami lis-sadiqil masduqi. Penyusunnya itu adalah Ahmad Al-Marzuqi, seorang yang sampai nasabnya kepada seseorang yang benar lagi dibenarkan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pengarang kitab ini. Imam Ahmad Al-Marzuqi merupakan daripada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad allama. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik insan yang telah mengajar akidah ini. Wal ali was sahbi wa kulli mursyidin wa kulli man bi khairi hadyin yaqtadi. Demikian juga ke atas keluarga, sahabat-sahabat dan setiap orang yang memberi petunjuk,
dan setiap orang yang telah mengikut sebaik-baik petunjuk. Wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal. Dan saya memohon ke hadrat Tuhan yang Maha Pemurah keikhlasan beramal dan semoga ia bermanfaat bagi orang-orang yang mempelajari dan mengajarkannya. Abiyatuha maizun bi'addil jummali tarikhuha li hayyu ghurrin jummali. Bilangan bait nazam ataupun bilangan baris daripada syair ini sebanyak 57 baris mengikut bilangan huruf maizun, mim, ya dan zai, dan kiraan ketentuan penanggalannya disesuaikan bilangan huruf li hayyu ghurrin, lam, ya, ha, ya, ghain, ra, iaitu 1258 Hijriah. Ini habis penulisan ini, karangan ini ditulis berakhir pada tahun 1258 Hijriah. Samaituha aqidatul awami min wajibin fid dini bil bitamami. Saya namakan nazam ini dengan aqidatul awam yang wajib diyakini dalam urusan agama secara sempurna bagi orang awam, iaitu orang yang baru dalam tahap permulaan belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kesejahteraan ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Naam. Maka ini merupakan akidah Islam yang ringkas dan yang mudah untuk dibaca oleh orang awam. La yashuqu tahsilu ma'ani, yang mana makna-maknanya tidak sukar, yakni mudah untuk difahami. Wala ya'sur hifdhuha, nak menghafalkan daripada baris-baris ini pun tidak susah. Wala yata'ab nutquha, nak sebutnya pun tidak susah. Naam. Kemudian disebutkan di sini ismu nazimuha Ahmad Al-Marzuqi. Nama pengarang Aqidatul Awam ini, kitab Aqidatul Awam, adalah Ahmad Marzuqi, seperti mana yang telah kita bahaskan, kita dah sebutkan pada permulaan daripada pengajian kitab Aqidatul Awam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Alladhi yastanid li Rasulillah as-Sadiq, yang mana beliau ini yantasib, nasab beliau bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana yang digelar sebagai as-Sadiq, yakni orang kafir pun memberi gelaran kepada Rasulullah sebagai as-Sadiq, dan Allah penciptanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberi nama beliau as-Sadiq. Kerana apa? Kerana tidak ada sesuatu perkara yang keluar daripada lidahnya baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia kecuali yang benar. Al-Masduq alladhi akhbara an-nas bisidqih, yang benar dan yang dibenarkan, iaitu orang lain pun membenarkan apa-apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pengarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan atas kudrah yang diberikan untuk memulakan daripada penulisan dan juga untuk mengakhiri daripada penulisan. Kadang-kadang kita ada semangat untuk nak memulakan penulisan, tapi setengah jalan kita jadi malas, kita tak habiskan daripada penulisan ataupun penulisan kitab tersebut. Maka beliau mensyukuri Allah Subhanahu wa taala seperti mana telah berikan kekuatan untuk memulakan daripada penulisan ini, maka dia juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik untuk mengakhiri daripada penulisan tersebut. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin khairi man 'allamal khaira wal hidayah. Dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang mengajar kebaikan dan petunjuk. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis, innama bu'ithtu muallima, sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru, seorang yang mendidik. Dan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau dididik sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya, daripada sifatnya, daripada tata tertibnya, semuanya seperti yang disebutkan dalam hadis, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala telah mendidikku dan telah menyempurnakan didikan tersebut. Kita doa seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perintah-perintahnya dan melalui sunnah-sunnahnya Rasulullah.
bagaimana kita nak mampu mendidik diri kita ini untuk mengikuti daripada segala yang diperintahkan oleh Allah, didik diri kita untuk mengikuti daripada segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didik ahli keluarga kita, orang rumah kita, pasangan-pasangan kita dengan cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan kelembutan, dengan penuh hikmah dan dengan penuh kasih sayang. La ilaha illallah wa kullu man yaqtadi khaira nahjin wa tariqah. Dan setiap mereka yang mengikuti daripada hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma khatama an-nazim bil hamdalah wassalah ala nabi wa atba'i amalan bil hadis. Dan al-Imam Ahmad Marzuqi mengakhiri daripada kitab ini dengan pujian kepada Allah dan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerana mengamalkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi man jalasa majlisan lam yadhkuru ismallaha ta'ala fih. Barang siapa yang duduk dalam satu majlis tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, walam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiyarah, dan mereka tidak bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapat tirah, iaitu kerugian. Fa in syaa'a 'adzabahum, kalau Allah kehendaki untuk mengazab mereka, mereka akan diazab. Wa in syaa'a ghafara lahum. Wa fi riwayatin illa kana 'alaihim hasratun yaumal qiyamah, dalam riwayat lain disebutkan bahawa kalau mereka tak berzikir dalam satu majlis, mereka tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, maka akan mendatangkan kerugian buat diri mereka, akan mendatangkan penyesalan buat diri mereka, walaupun mereka masuk ke dalam syurga. Iaitu nak menunjukkan betapa pentingnya dalam setiap waktu dan keadaan kita berzikir kepada Allah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kemudian wa as'alul karim ikhlas, beliau meminta daripada Allah Subhanahu wa taala, berdoa daripada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sifat ikhlas dalam pekerjaan ataupun dalam pengarangan ataupun dalam karangan yang ditulis ini. Setiap amalan tidak akan diterima tanpa adanya ikhlas. Ikhlas ni merupakan satu faktor yang penting dalam sesuatu amalan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, mereka tidak diperintahkan untuk beramal kecuali dengan ikhlas. Na'am, wa yanfa' kullu man ishtaghala biha an-naf'al 'amim. Dan beliau berdoa memohon agar supaya diberikan manfaat bagi setiap orang yang menyibukkan diri dengannya, dengan karangan ini, iaitu orang yang membacanya, orang yang mempelajarinya, orang yang mengamalnya, orang yang menyampaikannya dan sebagainya. Al-Karim huwa alladhi yu'ti an-nawal qabla su'al. Kemudian disebutkan di sini sifat Al-Karim, sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah ini. Apa maksudnya? Al-Karim, orang yang dermawan, orang yang pemurah adalah orang yang memberi sesuatu pemberian sebelum diminta. Iaitu sebelum diminta telah diberikan. Itu sifat Al-Karim. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sifat-sifat orang yang diberikan sifat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw alladhi amma ata'uhu at-ta'i' wal 'asi. Ataupun dalam riwayat lain dikatakan bahawa sifat Al-Karim yang dermawan ini adalah orang yang memberi sama ada kepada yang baik ataupun yang sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala bersifat Karim. Orang beriman diberikan rezeki oleh Allah, orang yang tidak beriman pun diberikan rezeki kepada Allah. Orang yang saleh diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang talih ataupun orang yang melakukan daripada larangan-larangan Allah juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu dengan harapan ataupun untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kaunihi al-mu'ti la li gharadin aw li 'iwadin. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala zat yang apabila memberi tidak mengharapkan apa-apa ganjaran ataupun apa-apa balasan. La ilaha illallah ni merupakan satu pengajaran juga buat kita, iaitu apabila kita memberi sesuatu seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dalam satu riwayat mengatakan bahawa ini menceritakan, ayat ini menceritakan tentang Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini satu hari ada orang datang untuk meminta makanan, maka diberikan makanan. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi, walaupun dia menyukai daripada makanan tersebut. Ala hubbihi miskinan, diberikan kepada orang miskin. Kemudian datang
miskinan wa yatiman wa asira, dan kemudian datang anak yatim pun diberikan makanan, kemudian datang asira, yakni orang tawanan perang, juga diberikan makanan tersebut kepada. Dan disebutkan apakah tujuan diberikan makanan tersebut, innama nut'imukum liwajhillah, kami berikan makanan tersebut hanya menginginkan daripada keridaan Allah Subhanahu wa taala, la nuridu minkum jazaan wala syukura, tidak menginginkan apa-apa balasan, hatta walaupun dengan ucapan terima kasih, hatta dengan ucapan terima kasih. Dan ini yang diajarkan oleh para guru, yakni apabila berkhidmat ataupun yakni bukan untuk mendapatkan apa-apa yang diberikan, apa-apa khidmat yang diberikan bukan untuk mendapatkan terima kasih, hatta terima kasih kita tak mengharap daripada orang lain. La ilaha illallah. Naam. Likaunihi al-mu'ti la li gharadin wala li iwadin. Bahkan dikatakan bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha apabila beliau memberi sedekah dan sebagainya, maka akan apabila memberi pertolongan kepada orang-orang fakir miskin dan sebagainya, dia akan suruh khadim dia tunggu. Yakni bila berikan pertolongan bantuan tersebut, dia suruh tunggu apa yang diucapkan oleh orang fakir itu. Kalau doa yang didoakan, maka akan disampaikan kepada Sayyidatina Aisyah doa tersebut, maka Sayyidatina Aisyah doa balik kepada orang tersebut. Yakni hatta doa pun dia tak nak ambil sebagai balasan daripada orang fakir itu, yang mana ini biasanya kalau orang buat baik kepada kita, kita akan doakan kebaikan kepada orang tersebut. Akan tetapi Sayyidatina Aisyah hatta, yakni bila didoakan tu, dia tak nak just ambil doa. Dia akan doa balik kepada orang tu. Kerana apa? Kerana dia nak balasan itu 100% daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian disebutkan bahawa berikhlas dalam beramal ini ada 3 darjat. Ada 3 darjat ikhlas dalam sesuatu amalan. Darjat yang pertama adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa-apa amalan bukan kerana menginginkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala berupa syurga, berupa yakni pemberian anugerah-anugerah di dunia, bukan juga takut akan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita beribadah kepada Allah kerana Allah itu adalah zat yang layak untuk disembah, yang tidak ada zat yang lebih layak untuk disembah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah pencipta kita, kerana Allah yang memberi rezeki kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk disembah. Bukan kerana hanya semata-mata menginginkan syurga dan melarikan diri ataupun menyelamatkan diri daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ikhlas yang paling tinggi. Adapun tingkatan yang kedua adalah kita beramal ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menginginkan pahala dan takut akan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan darjat yang pertengahan. Tak menjadi masalah untuk kita beribadah kerana nak akan syurga dan menyelamatkan diri daripada neraka. Akan tetapi darjat yang sebelum tadi lebih tinggi. Ini hanya kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. La ilaha illallah. Dan darjat yang paling rendah, an ta'budu li tatasharraf bi ibadati wa tusab ilaihi ta'ala. Naam. Darjat yang paling rendah adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat kemuliaan daripada ibadah tersebut. Kita mendapat kemuliaan daripada ibadah tersebut. Sebagai contoh, orang yang membaca surah Waqiah akan diberikan kekayaan ataupun diselamatkan daripada kefakiran. Tak ada masalah melakukan ibadah untuk mendapat keuntungan dunia, tak jadi masalah. Cuma ada perkara-perkara yang lebih tinggi yang sepatutnya kita niatkan sewaktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tentang ikhlas disebutkan oleh Al-Fudail bin Iyad, seorang salih, seorang alim. Beliau mengatakan bahawa tarkul amal min ajli nas riya', meninggalkan sesuatu amalan itu kerana manusia adalah riya'. Meninggalkan amalan kerana manusia adalah riya'. Akan tetapi melakukan amalan kerana manusia itu adalah syirik. Meninggalkan amalan kerana manusia riya'. Maksudnya kalau kita dah biasa melakukan sesuatu amalan tersebut, tiba-tiba bila ada orang, kita tinggalkan amalan tersebut kerana takut nanti orang ingatkan kita menunjuk-nunjuk. Itu menunjuk-nunjuk.
Sebab memang kita dah biasa melakukan amalan tersebut. Sebagai contoh, kita dah alhamdulillah diberi taufik untuk istiqamah puasa Isnin dan Khamis, ataupun dah istiqamah melakukan sebahagian daripada solat-solat sunat ataupun sebahagian daripada amalan, tetapi tiba-tiba bila ada orang datang, orang tengok, kita nak tinggalkan amalan tersebut sebab kita tak nak orang tahu kita punya amalan. Dan itu merupakan sebahagian daripada riak. Wal amal min ajli nas syirkun, dan beramal kerana manusia pun syirik juga. Kerana apa? Sebab kita beramal sepatutnya kerana Allah, bukan kerana manusia. Kita bukan untuk mendapat nama, bukan untuk mendapat pujian, bukan untuk mendapat apa-apa daripada manusia, tapi kita lakukan segala perkara kerana Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan keridhaan Allah. Jadi kalau kita melakukan satu perkara itu kerana manusia, maka itu dikira sebagai syirik, waliyadzubillah. Dan ikhlas itu apa? An yu'afiyakallah minhuma. Ikhlas itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya, menyelamatkan kita daripada riak, selamatkan kita juga daripada syirik. La ilaha illallah. Naam. Kemudian yang terakhir disebutkan bahawa disebutkan tentang tarikh habis penulisan ini adalah pada tahun 1258 Hijri. Disebutkan di sini, samaitu hadhil manzumah, aku menamakan daripada syair ini Aqidatul Awam, kerana di dalam ini terdapat perkara-perkara akidah yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf, iaitu hatta orang awam wajib untuk mengetahui perkara-perkara yang disebutkan di dalam kitab ini. Fahiya min wajibin minad-din al-islami bitamam. Umuruddin arba'ah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa tanda-tanda ada agama di dalam diri seseorang itu ada 4. Satu, dia menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan ibadah itu dengan niat dan ikhlas. Yakni setiap amal ibadah yang dilakukan itu disertai dengan niat dan ikhlas. Yang kedua, al-ityan bil faraid, menunaikan segala kefarduan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ijtinabul muharramat, meninggalkan segala larangan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jazmuhu bi aqaid ahli sunnah, dan dia benar-benar memegang daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, ataupun yang telah diterangkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan ini merupakan penutup daripada kitab ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima daripada pembacaan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima daripada semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati daripada ilmu yang kita dapat daripada Syekh Ahmad Al-Marzuqi, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa beliau, meningkatkan darjat beliau di syurganya Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatkan kitab ini kepada lebih ramai orang. Amin, Allahumma amin. Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajati fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada soalan di sini. Jika kita tinggalkan puasa sunat kerana meraihkan tetamu bersarapan di rumah kita, tak kira riak. Yakni kita memuliakan tetamu, kita menggembirakan hati mereka, tu itu bukan sebab kita nak riak, menunjuk-nunjuk. Yakni tu tak kira. Yakni puasa sunat tak jadi masalah. Banyak daripada orang-orang salih yang kita tengok, kadang-kadang mereka berbuka puasa di waktu petang hanya untuk mendapatkan doa orang salih yang lain. Ini ada orang salih datang ke rumah mereka ataupun ada di kawasan mereka, maka untuk mendapatkan keberkatan orang salih tersebut, dia berbuka puasa, dia makan bersama orang salih tersebut. Maka kita layan tetamu ataupun meraihkan daripada orang-orang alim dan sebagainya, tidak insya-Allah tidak dikira sebagai riak, bahkan merupakan sebahagian daripada agama Islam untuk memuliakan tetamu dan sebagainya. Allah Ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan bertemu lagi insyaAllah. Kalau tidak ada
tidak ada penghalang, insya-Allah pada minggu depan dengan kitab yang baru insya-Allah taala. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.